Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bi sifatin khassah ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-puan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitulah program TIK Ta'lim Isnin Khamis. Seperti mana ada puasa Isnin Khamis sunat, maka kita juga ada program Ta'lim Isnin Khamis, supaya senang ingat tuan-puan. Dan dalam program ini kita akan baca ta'lim tu apa? Ta'lim tu kelas, senang nak cakap. Ta'lim tu asalnya ialah mengajarkan ilmu lah tuan-puan. Kelas lah, senang nak cakap. Ta'lim. Apa yang diajar dalam program ini, dalam kelas ni, iaitulah ini kita ajar ataupun kita baca yang jadi rujukan dalam program kita ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Apa isinya? Isinya ialah panduan amalan harian. Ini tuan-tuan, panduan amalan harian yang di dalamnya membahas tentang apa sahaja yang sepatutnya kita buat. Macam mana adabnya, kalau ada doa, macam mana doanya, kalau ada zikir, macam mana zikirnya. Daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi. Senang nak cakap ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasih kerana Allah, kalau tak belajar kitab lain lagi pun untuk bab inilah, dah cukup dah tuan-puan untuk bekalan ilmu dalam hidup kita. Tapi kalau lagi banyak belajar lagi baguslah. Tapi ini untuk bekalan dalam kehidupan kita, memang ni luar biasa dah tuan-puan. Ni
Sebab apa? Kita akan jelas dan terang apa yang patut kita buat. Dan sekarang ini kita dah ada bacaan kitab kita dah sampai pada muka surat 66, yang mana bahasannya ialah membahas apa sahaja yang sepatutnya kita buat selepas solat Isyak. Ni itu. Sebelum ini kita dah bahas lepas habis solat Isyak ni tuan, kata Imam Al-Ghazali, buatlah ba'diyah Isyak 2 rakaat. Dalam ba'diyah Isyak tu, bagi yang hafal, bolehlah baca surah yang panjang. Kan? Pilihannya apa? Surah ba'diyah Isyak ni tuan-puan, surah Yasin, As-Sajadah, Al-Mulk ataupun Ad-Dukhan. Ni pilihlah surah As-Sajadah dengan surah Al-Mulk ke, ataupun surah Yasin dengan surah Ad-Dukhan. Ni. Itu dibagi pilihan. Kalau kita tak boleh nak baca dalam solat, okey, dalam solat memang dah tak boleh. Tapi di antara 4 surah ni, kalau boleh, di antara 4 surah ni kalau boleh bacalah semua. Tapi kita ni perempuan yang ni nak baca 4 surah ni, 1 juzuk juga, lama dia tu tak boleh. Kalau nak pilih satu je, pilih surah apa ustaz? Maka yang terbaik adalah surah Al-Mulk. Jadi apa saya nak cakap, lepas Isyak ni Imam Al-Ghazali suruh baca surah-surah ni. Kenapa disuruh 4 surah ni? Sebab dalam beberapa hadis dinyatakan bahawasanya Nabi lepas Isyak sebelum tidur akan baca 4 surah ni. Ni akan baca 4 surah ini. Apa dia? Yasin, As-Sajadah, Al-Mulk dengan Ad-Dukhan. Tapi As-Sajadah tu adalah mungkin sebahagian orang baca Al-Mulk dengan As-Sajadah. Kadang Al-Mulk dengan Ad-Dukhan. Kadang As-Sajadah dengan Ad-Dukhan. Yasin jarang dengar ustaz. Ya. Sebab apa? Yasin selalu orang baca seminggu sekali. Kenapa? Karena Yasin di antara 4 surah tu, Yasin yang paling panjang tuan. Tak apa, tak boleh baca tiap malam. Tapi paling kurang di antara 4 surah ni tuan, kita baca satu. Dan inilah juga sebetulnya surah yang paling pendek di antara surah-surah yang lain, iaitu surah Al-Mulk ataupun Tabarak ni. Orang-orang tua-tua dulu cakap surah Tabarak ni jangan tinggal. Seperti mana kita tak tinggal surah Tabarak ni dalam hidup kita, ataupun kita sentiasa berazam sekali-sekala tu adalah tertinggal. Tapi kalau boleh, saya nak azam baca tiap hari surah Al-Mulk ni, surah Tabarak ni. Maka seperti mana kita setia dengan surah Tabarak, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, minal Qur'ani 30 ayah. Dalam Al-Quran ada surah yang jumlahnya 30 ayat. Syafa'at li rajulin. Dia akan memberi syafaat kepada seorang lelaki. Kepada seseorang. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Hatta ghufiralah. Tapi bukan semua orang yang dapat syafaat. Orang yang menjaga dia. Orang yang berazam nak baca dia. Setiap malam, setiap hari tak tinggal. Berazam walaupun sekali-sekala mungkin tertinggal. Tapi azam nak baca tiap hari. Kalau boleh tak ada apa, memang nak baca tiap hari. Maka seperti mana setianya kita kepada surah Al-Mulk ini, maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis ni, syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Dia akan bagi syafaat, dia akan bagi pertolongan kepada seseorang sehingga dia dapat keampunan. Dia akan jadi peguam bela kepada seseorang, tuan-puan. Subhanallah. Sampai berjaya. Kita peguam bela ke atas dunia ni, ya kadang berjaya, kadang tak berjaya. Macam tu kan? Kadang menang, kadang kalah. Tapi surah Al-Mulk ni, bila kita setia dengan dia, dia akan bagi syafaat dekat kita sampai berjaya. Hatta ghufiralah, kata Nabi. Sampai orang yang dia bagi syafaat ni diampun oleh Allah, terlepas daripada vonis. Ni daripada apa? Daripada keputusan untuk dimasukkan dalam neraka. Surah Al-Mulk ni jaga. Subhanallah. Ini hebat surah Al-Mulk ni, tuan-puan. Jadi kalau boleh jangan tinggallah kita surah Al-Mulk ni, supaya dia tak tinggal kita juga nanti. Sebab kata Nabi, bila dia dah bagi syafaat, maka sampai jadi. Orang kata buat sampai jadi. Dia akan bela kita sampai menang. Bila menang apa? Bebas daripada api neraka dan akan dimasukkan dalam syurga. Beza dengan peguam kita ke atas dunia ni. Kadang dia menang, kadang kalah.
Kadang menang, kadang kalah. Itu. Tapi kalau surah Al-Mulk dah bagi syafaat, dah bagi pertolongan, dah jadi peguam bela kita, dia takkan menyerah kecuali dia menang. Allahu Akbar. Ini sebab tu Imam Ghazali pesan jangan tinggal. Kan? Di antara empat-empat tu kalau boleh baca semua, tapi paling kurang Al-Mulk jangan tinggal. Itu pesan Imam Al-Ghazali ajarkan kepada kita. Lepas habis 2 rakaat tu, kata Imam Al-Ghazali, sambung lagi 4 rakaat 2 kali salam lah. Sambung lagi 4 rakaat. Sebab apa dalam hadis dinyatakan, kata Sayyidatuna Aisyah, dia amalan-amalan yang rumah Nabi, yang di dalam rumah Nabi ni isteri-isteri Nabi je yang tahu, tuan-tuan. Kan? Jadi Sayyidatuna Aisyah kata, lepas Isyak, Nabi bila masuk dalam hujrah saya, dalam rumah saya, maka Nabi SAW akan solat sama ada 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Kadang Nabi solat 6 rakaat, kadang Nabi solat 4 rakaat. Kalau solat 4 rakaat tu macam mana? Mungkin dia di masjid, Nabi dah solat dah sunat 2 rakaat ba'di Isyak, masuk rumah Nabi solat lagi tambah 4 rakaat. Kan? Ada ketikanya lepas habis solat Isyak, Nabi masuk rumah terus solat 6 rakaat. Bukan terus sekali salam, tak, 2 rakaat lah, sampai 6 rakaat Nabi SAW solat. Jadi apa kelebihan orang yang buat solat selepas Isyak ni sebanyak 4 rakaat ni? Kan? Apa kelebihannya? Kata Nabi SAW, 4 rakaat yang dibuat selepas solat Isyak ini sama seperti 4 rakaat yang dibuat di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dia punya pahala berganda-ganda. Itu di antara pesanan Imam Al-Ghazali yang kita baca pada minggu lepas. Kita dah baca dah. Kita dah baca ni, kita ulang sikit, tuan-tuan. Dan hari ini episod yang ke-72. Ini juga merupakan pertemuan kita kali yang terakhir lah sebelum Ramadan. Nanti lepas Ramadan kita sambung lagi. Tapi sepanjang Ramadan, TIQ ni tak ada. Kita ganti dengan program TSB. Tazkirah sebelum berbuka, membaca kitab Rahsia Doa Malaikat tu, tuan-puan. Yang ibu-ibu, ayah-ayah dah ramai yang beli. Mohon maaf lah, tuan-puan. Staf tak boleh balas banyak-banyak terus. Hari ini tadi dia boleh selesaikan dalam 200 pembelian, tapi tak post lagi. Kami nak settlekan frame. Ruqyah Jibril pun tak habis lagi nak post, tuan-puan. Macam tu. Jadi mohon maaf bagi mereka tu yang order tu, harap bersabar. Tak apa, insya-Allah semua akan dapat. Tapi mungkin agak sedikit terlambat. Tak ada masalah. Baik, jadi TIQ ni mungkin ini yang terakhir, episod ke-72. Nanti kita akan sambung lagi lepas raya, insya-Allah. Sebab apa? Sepanjang Ramadan kita ada program khas, insya-Allah. Baik, ibu ayah semua. Jadi sampai situ hari itu bahasan kita pada episod yang ke-71. Hari ini episod ke-72. Kita sambung lagi sikit, tuan-puan. Kita nak habiskan tajuk ni je. Nanti lepas habis tu kita akan sambung selepas Ramadan nanti, insya-Allah. Baik, bagi yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 66. Yang tak ada kitab boleh dengar sajalah. Yang nak beli kitab boleh beli lagi. Di ruangan komen admin ada pinkan link WhatsApp dekat situ. Boleh beli dekat situ, tuan. Sebelum kita masuk pada bacaan kitab kita seperti biasa, sebelum masuk kepada bahasan kita seperti biasa, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan ada seorang pun yang terlupa daripada mendapatkan pahala dakwah. Mengajak orang kepada kebaikan dengan 2 cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Tolong saya di petang hari ini, kalau boleh, nak dapatkan paling kurang 3,000 kali perkongsian, insya-Allah, tuan-puan. Baik. Dan jangan lupa juga tekan button like, button love sebagai tanda sokongan kepada program-program kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Baik, ibu ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang seterusnya muka surat 66, perenggan yang kedua di tengah tu, tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Selepas itu, lepas buat 4 rakaat tadi, kan 2 rakaat ba'diyah maghrib, tambah lagi 4 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat tu.
Lepas habis tu, apa pula kata Imam Al-Ghazali? Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat. Artinya tambah lagi ni perempuan. Dah tadi 2 rakaat ba'diyah Isya, tambah lagi 4 rakaat. Solat sunat mutlak. Solat sunat biasa. 2 rakaat dan 6 rakaat. Tambah lagi, kata Imam Ghazali, 3 rakaat. Artinya 9 rakaat lah semua ni lepas Isya ni. 3 rakaat, solat sunat witir. Dengan 2 kali salam. Salam yang pertama pada rakaat kedua. Nanti bangun lagi macam kita Ramadan lah tuan-puan. Senang nak cakap Ramadan. 3 kali salam dah tahu dah macam mana solat witir. Tapi kadang ada sebahagian orang yang dia buat di bulan Ramadan je. Di luar Ramadan dia tak buat solat sunat witir. Ni salah. Ni salah tuan-puan. Solat sunat witir sama ada di bulan Ramadan ke, di luar bulan Ramadan ke, dia sunat. Tapi ada beza sikit. Bezanya apa? Solat sunat witir di dalam bulan Ramadan, dia sunat ditambah dengan doa kunut pada pada malam 16 dan seterusnya sampai habis. Malam ke-16 bukan malam ke-15 perempuan. Malam ke-16 bermula, 17, 18 sampai habis. Sampai habis bulan Ramadan. Sunat untuk membaca doa kunut. Tapi di luar bulan Ramadan tak ada. Ni tak ada, itu je. Tapi sunat tak solat witir ni? Sunat. Bukan di Ramadan sahaja. Ini kata Imam Ghazali, lepas habis engkau buat 4 rakaat tadi tu pula, engkau buatlah pula solat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam. Yang tu. 2 rakaat, 3 rakaat, 2 kali salam. Apa kelebihan solat witir ni Ustaz? Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Allah itu tunggal. Suka kepada yang tunggal. Tunggal tu 1, 3, 5. Ni ganjil ke apa namanya? Ganjil ni. Fa'autiru ya ahlal Quran. Maka solat witirlah, wahai umat yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Itulah kita ni lah. Wahai umat Islam, solat witirlah, kata Nabi. Nabi suruh solat witirlah. Nabi pesan untuk kita solat witir. Jadi, solat witir ni hukumnya kata ulama adalah sunnah muakkadah dalam mazhab kita Syafi'i lah. Ni sunnah muakkadah mazhab kita Syafi'i, solat witir hukumnya. Dan daripada hadis Nabi tadi kita faham juga, siapa yang nak dicintai oleh Allah, siapa yang nak mendapatkan cinta Allah, maka tak sepatutnya ditinggal solat witir. Dia kena buat solat witir. Sebab apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Witir tu apa tuan-puan? Ganjil esa. Ni yuhibbul witra. Allah suka kepada yang ganjil. Apa-apalah di antaranya solat yang ganjil, iaitu solat witir. Buka puasa makan kurma sebiji ganjil. Makan kan. 2 biji tak ganjil, genap. Makan 3 biji. Macam tu sunat. Allah suka yang ganjil-ganjil. Itu Nabi SAW sebut macam tu. Artinya, kita nak dapat cinta Allah. Orang yang betul-betul nak dapat cinta Allah, dia tak akan tinggal solat witir. Sebab siapa buat solat witir, dia akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ialah kita amalkan wasiat Nabi. Fa'autiru, kata Nabi, solatlah witir. Buatlah solat witir. Wahai umat yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, iaitulah kita. Nabi pesan. Allahu Akbar. Jadi, jangan bulan Ramadan sahaja nak solat witir ni. Di luar bulan Ramadan pun tetap sunat. Bezanya apa? Separuh Ramadan yang akhir tu ada doa kunut. Di bulan-bulan yang lain tak ada. Itu je tuan-puan beza dia. Kan nanti solat witir tu di bulan Ramadan saja. Dia solat witir ni. Bila Ustaz kata solat witir ni buat juga di luar bulan Ramadan, tiba-tiba berkunut pula makcik ni kan. Kan lepas solat witir, time solat witir tu berkunut dia. Kawan kata apa pula berkunut? Kan solat witir ada kunut kan? Kan silap dah. Tak ada. Di luar bulan Ramadan tak ada tuan. Dalam bulan Ramadan pun separuh akhir saja. Baik. Jadi jangan sampai tinggal solat witir ni. Nak cerita apa tadi? Jangan bulan Ramadan je. Di luar Ramadan pun kena juga buat solat witir ni.
Baik, seterusnya. Dan adalah bila tanya apa surah yang dibaca Ustaz. Ni kan sebahagian orang ni, dia nak yang tepat. Ni nak tahu apa patut surah yang dibaca ni. Kan, padahal ikutkan nak baca apa-apa pun boleh je surah apa pun. Yang penting Fatihah jangan tinggal lah. Kalau baca surah panjang-panjang Fatihah tinggal, tak sah lah solat kita. Kan? Tapi yang tepatnya Ustaz. Macam Nabi buat baca surah apa? Ni maka di sini Imam Al-Ghazali bagi tahu. Kata Imam Al-Ghazali, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Surah Sabbihis. Ini kita selalu dengar lah. Di bulan Ramadan selalu imam-imam baca surah Sabbihis ni, solat witir rakaat pertama. Dan pada rakaat yang kedua akan surah Al-Kafirun. Surah rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Macam dalam bulan Ramadan. Dan pada rakaat yang ketiga akan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebiji. Macam kita di bulan Ramadan tu. Artinya, bacalah bagi yang hafal, baca macam tu. Solat witir. Nak baca surah lain Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak ikut Nabi betul-betul daripada segi surahnya, maka baca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan tiga surah Qul ni. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas pada rakaat ketiga. Terus baca 3 surah. Macam tu. Baik. Itu kalau nak ikut Nabi lah. Bukan kita ni tak ikut Nabi, tak. Kalau nak ikut surah yang Nabi SAW baca, Nabi baca surah tu lah. Jadi sunat tu buat. Solat witir dah sunat dah. Dan sunat kita ikut macam mana membaca surah yang Nabi SAW baca. Baik, seterusnya. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, yakni sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini, kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Kalau malam ni saya nak tahajud, sebelum IMSS Ustaz, makcik nak solat tahajud dulu. Artinya lepas isyak tu makcik kena buat solat witir ke? Tak payah. Afdolnya tak payah. Kalau nak terus buat pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah dah buat solat witir lepas kita solat tahajud 2 rakaat. Ataupun solat tahajud 4 rakaat. Ataupun solat tahajud 10 rakaat. Lepas tu, tak payah dah buat solat witir. Kalau dah buat lepas isyak tu. Tapi, eloknya, kalau kita memang jenis orang yang terbiasa bangun di akhir malam untuk solat tahajud, elok solat witir tu selepas kita solat tahajud. Macam tu tuan. Itu daripada segi afdolnya lah. Patut boleh buat dua-dua. Tapi bagi mereka yang terbiasa bangun solat malam, elok dibuat di akhir daripada solat-solat sunat. Solat-solat sunat yang dibuat di waktu malam tu. Jadikan solat witir adalah solat yang terakhir. Artinya lepas solat tahajud lah buat solat witir. Itu. Tapi kalau saya ni tak yakin Ustaz, bangun ke tak bangun, tak apalah, makcik buat lepas isyak dulu, boleh tak Ustaz? Boleh. Nanti kalau makcik terbangun, makcik buat solat tahajud, kena buat witir lagi. Tak payah. Solat tahajud lah macam biasa. Tak payah dah buat solat witir. Sebab solat sunat witir kita dah buat. Macam tu tuan. Baik ibu ayah semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Seterusnya. Jadi elok. Ini juga sebelum tidur tu kita kena setting otak kita siap-siap tuan. Sebelum tidur ni aku nak bangun tahajud. Aku nak bangun tahajud. Saya nak bangun tahajud. Setting sebelum tidur tu. Baru nanti nak tahajud tu dia mudah. Sebab kita dah pesan dah dekat badan kita, dekat otak kita, dekat fikiran kita, dekat minda kita. Kita dah pesan, dia akan senang. Tapi kalau tak ada niat langsung, ataupun niat memang aku nak bangun nanti 10 minit lagi sebelum habis waktu subuh, memang macam itulah jadi nanti tuan-puan. Kita kena pesan dulu dekat. Itu jadi azam. Di antara cara, ni kan tip supaya kita boleh bangun solat malam sebelum tidur dah azam dah. Kunci jam siap-siap. InsyaAllah Allah akan bagi mudah. Ada niat dalam hati dah siap-siap. Elok macam itulah azam untuk solat tahajud sebelum tidur. Baik, seterusnya. Kemudian setelah itu, hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah ilmu. Habis daripada solat sunat witir, kalau kita nak solat sunat witir selepas isyak tadilah. Kemudian lepas tu buat apa lagi Ustaz? Amalannya Ustaz. Baca Quran dah. Buat solat sunat witir ni sudah.
Nak buat apa lagi? Ni apa? Ni pesan Imam Ghazali. Kemudian setelah itu, lepas tu, hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah ilmu. Kalau boleh, ni muzakarah ilmu. Muzakarah ni apa tuan-puan? Ini budak-budak pondok tahulah muzakarah. Muzakarah ni tuan-puan, kalau saya dulu dekat pondok lah, kita ni kitab yang belajar dah pagi tadi dalam kelas, daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari tu dah belajar. Kita dengan kawan-kawan kita, mungkin dalam 4-5 orang, kita akan baca balik. Ni muzakarah ni. Kita akan baca balik ramai-ramai. Muzakarah ni ramai-ramai. Kita baca balik. Saya pun baca balik. Okey, kan? Bacalah yang diajar oleh guru sebelum tu. Kan faslun fi saum contohnya, kan? Kitabus saum contohnya, tentang puasa. Kita baca. Lepas tu kita terang. Ni. Bila kita terang, kita terjemahkan balik. Kalau kita salah, kawan tegur kita. Aku dobit tu ditulis terjemahannya. Aku tulis, bukan macam tu lah. Ni kan. Kawan betulkan kita. Kalau kita tak, ya ke aku tulis macam ni lah, engkau tulis macam tu. Okey, jom kita tengok. Kadang rujuk kita lain, ataupun kita tengok kamus. Tengok kamus terjemahan tu, kita carilah kalimat tu. Okey, betul lah, aku salah, mengantuk kot time tu. Ni muzakarah ni best tuan-tuan. Ataupun kenapa aku tak jelas lah, kawan kata aku pun tak jelas lah. Tak apa, kita bagi tanda, nanti kita tanya ustaz. Yang tu tuan-tuan, muzakarah macam tu. Baca, nanti kawan tu pula baca. Macam tu. Kadang kawan tu dia tak ada apa, tak dapat terjemahan tu, dia boleh dapat terjemahan dan dia boleh faham sebab kita terangkan. Dan kita kadang tak dapat terjemahan tu, kalimat tu, dan kita tak tahu pun keterangannya, time tu mengantuk contohnya, kita dapat daripada kawan tu. Artinya kita full ilmu tu, yang kita tertinggal-tinggal tu, kita kutip balik daripada bacaan-bacaan kawan tu. Muzakarah tuan-puan. Kalau kita dekat rumah masing-masing ni susah lah. Kalau budak-budak pondok macam saya dulu, memang lepas isyak ni memang baca balik. Ataupun tu muzakarah beramai-ramai. Atau mutala'ah kitab. Mutala'ah ni apa pula? Mutala'ah ni baca sendiri. Macam ibu ayah ni. Ni kan, lepas habis belajar TIQ ni, malam baca balik. Malam baca balik. Okey, tadi Ustaz terang macam ni. Okey. Dalam hati saya nak azam, nak amal lah ni. Kalau jenis amalan lah, baca balik tuan-tuan. Sebab apa? Ini psikologi manusia. Ni otak manusia ni, bila tidur, dia akan delete maklumat-maklumat tu. Kalau tak pening kepala, kita fikir tuan-puan. Bila kita bangun tidur, bersih dah, fresh balik kita punya otak. Sebab apa? Maklumat-maklumat yang tak penting tu dipadam. Kalau kita baca sebelum tidur, maklumat tu akan melekat. Dan kita macam nak setting, nak bagi tahu, nak bagi info, nak inform dekat otak kita, yang benda aku baca ni jangan hilang tau. Sebab tu bila kita muzakarah, kita mutala'ah, kita akan kuat ingatan kita. Macam tu tuan-tuan. Lepas isyak, kata Imam Ghazali, kalau jenis orang yang minat ilmu, muzakarah ilmu, mutala'ah kitab. Macam ustaz, macam mana ustaz? Saya, tuan-puan, jujur saya cakap, lepas isyak selalunya saya akan naik dulu dalam pukul 11 semua tu, sampai pukul 11 lah. Kadang lajak sikit boleh jadi juga kalau banyak kerja. Saya akan baca kitab Risalah Mu'awanah tu. Untuk apa? Tazkirah sebelum subuh tu. Dalam program IMSS saya akan terangkan pada ibu ayah semua. Saya mutala'ah tu tuan-puan. Bukan live ni terus je mengajar. Tak. Banyak kitab kena buka balik. Banyak benda kena rujuk balik. Bukan cakap macam tu je. Ni nak mengajar ni, bukan main cakap macam tu je. Kita tengok hadisnya balik. Kita tengok daripada kitab fiqahnya balik. Macam tu. Bila? Lepas isyak buat. Muzakarah ilmu. Itu kata Imam Ghazali. Kemudian, dan janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main. Jangan. Kalau boleh lepas isyak tu, jangan main-main. Ada orang dia hobi main futsal, main badminton, ataupun ada yang lepak dengan kawan. Kalau boleh, elakkanlah waktu malam ni. Sebab apa? Kalau kita dalam bahasa Arabnya bersembang-sembang, lepak dengan kawan kat kedai mamak lepas solat isyak, bukan hukumnya haram, tapi hukumnya makruh. Ustaz, makan je pun sembang dengan kawan makruh. Ya, lepas isyak makruh. Nabi SAW tak suka dua perkara. Yang pertama, tidur sebelum solat isyak.
Kecuali kita mungkin kepenatan sangat tertidur, tak apalah. Lepas tu bangun balik solat isyak. Ini tak ada apa. Tiba-tiba dia tidur sebelum isyak contohnya. Kalau tertidur tak apalah. Kan? Tidur sebelum isyak Nabi tak suka. Yang kedua ialah bersembang lepas isyak. Melainkan ni tadi sembang yang mendatangkan manfaat. Kalau persendirian macam muzakarah ilmu tadi ataupun mutalaah kitab ataupun ada mesyuarat malam tu, tak ada apa-apa masalah dan tak makruh. Tapi saja lepak dengan kawan, dapat wifi free dekat kedai tu, contohnya, yang tu makruh hukumnya tuan-puan. Bukanlah haram tapi makruh. Nabi tak suka. Nabi tak suka dua benda tadi, tidur sebelum isyak dan bersembang-sembang lepas isyak. Dalam bahasa Arabnya bersembang lepas isyak tu namanya adalah as-samar. As-samar, karahiyatus samar. Kalau kita belajar kitab hadis, kita belajar kitab fiqh pun ada juga kadang dibahas bab karahiyatis samar. Bukan samar pakai sa, tapi samar pakai sin. Samar pakai sin artinya dah bersembang-sembang waktu malam, sembang kosong, tak ada pemanfaat, makruh. Kalau samar pakai huruf sa, itu artinya buah. Tak ada masalah. Makan buah lepas solat isya, Ustaz, tak ada masalah. Yang masalah itu ialah as-samar, bersembang-sembang kosong lepas solat isya, hukumnya makruh. Tu kata Imam Ghazali, jangan main-main, jangan apa-apalah benda-benda yang tak manfaat lepas isya, jangan. Baik tidur. Tidur nanti solat tahajud senang. Tidur nanti solat subuh pun boleh bangun sebelum azan. Yang tu, kalau sembang malam sampai pukul 1 pagi, solat subuh pun terlepas, contohnya na'udzubillah min zalik. Sebab tu makruh. Ni makruh lepak-lepak lepas isyak. Baik, seterusnya. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyutahi segala pekerjaanmu pada hari itu, kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Kalau boleh, last kali apa yang kita buat di waktu malam tu adalah amal soleh, tuan-puan. Amal soleh ni kadang ni saya bukan nak tunjuk riak ke apa. Kadang beberapa keadaan masa saya jadi imam subuh, tuan-puan, kadang sebab sibuk macam hari tu ada meeting sampai pukul 12.30 malam. 12.30 malam tak ada apalah, meeting surau kan. Meeting surau AJK macam tu, cakap sampai pukul 12.30 malam. Besok pagi ada program IMSS tu sebelum subuh. Jadi imam subuh memang kalut, bukan kalut, masa rehat tu sikit sangat. Jadi kadang saya sebelum tidur tu masih lagi ulang hafalan. Hari tu saya baca surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman lah. Nak baca subuh nanti dalam solat Ar-Rahman, Alamal Quran. Nak sangat ulang hafazan ni, tertidur tuan-puan. Lepas tu bangun pagi, saya tanya isteri, malam tadi abang tertidur ke yang baca surah Ar-Rahman tu? Isteri kata, abang tertidur. Dengarlah abang baca, tapi dah tak jelas. Artinya apa tuan-puan? Bukan nak tunjuk hebat apa. Tertidur dalam keadaan baca Quran. Mamai tu baca lagi sampai tidur. Saya pun, abang rasa tak habislah baca surah Ar-Rahman malam tadi. Betul lah. Betul lah, isteri kata. Memang abang dah, suara pun dah tak jelas, tapi baca Quran dengar lagi. Tapi dah mamai dah tertidur dalam keadaan baca Quran. Macam tu tuan-puan. Kata Imam Ghazali, hendaklah yang menyudahi segala pekerjaanmu di hari itu adalah kebaikan. Sebab apa? Segala sesuatu dinilai, yang dinilai adalah akhirnya, bukan awalnya. Hayat kita dalam kehidupan ni, husnul khatimah ke su'ul khatimah, akhirnya yang dikira. Macam orang berlumba lari, yang mana? Yang awal, laju, tapi last tertinggal jauh. Tak. Yang last ni lah, yang akhir ni lah. Siapa yang sampai dulu dekat finish tu, dialah yang menang. Macam itulah juga kehidupan kita dekat atas dunia ni, tuan-puan. Jadi macam mana kita nak husnul khatimah di akhir hidup kita? Berusahalah kita husnul khatimah juga di akhir hari kita. Akhir siang insya-Allah ni, macam sekarang ni kita zikir solawat sama-sama. Tapi akhir sebelum kita tidur, tuan-puan, sebelum kita menutup mata, yang mungkin kita akan bangun balik besok, berusahalah diakhiri dengan kebaikan. Mudah-mudahan ketika mata kita tertutup, dengan sebenar-benar tertutup, akan bangkit lagi nanti di hari kebangkitan. Mudah-mudahan juga berakhir dengan kebaikan. Itu harapan kita. Baik ibu ayah semua, setakat ni dulu. Sampai sini sahaja. Dah pukul 7.02 dah. Saya imam maghrib isyak hari ni, tuan-puan. Daripada pagi tak ada rehat lagi.
Pada pagi tadi saya kemas office lah, rumah, studio, nak masuk rumah baru tu. Lepas tu ambil Luqman semua, siap-siap. Program ni daripada lepas Zuhur tuan-puan. Siap program ni bukan 5 minit sebelum program baru siap-siap, tak. Lepas Zuhur, sebelum lepas asar tadi ada tetamu lagi. Sekejap sampai pukul 5.45 lebih kurang macam tu. 15 minit saya kejar naik atas, saya siap-siap setting semua. Setting semua, lepas tu saya ni lah ambil wuduk semua. Lepas tu baru masuk live ni. Allahu Akbar, sibuk. Mudah-mudahan Allah akhirkan saya dan ibu-ibu, ayah-ayah semua dengan kebaikan. Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah, dan apa yang kita buat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu ayah semua, malam ni ada lagi ada tukang nak cat rumah lagi ni. Allahu Akbar, banyak kerja. Kita dekat dunia ni memang tempat kita buat kerja lah tuan-puan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni mendatangkan pahala tu je. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni mendatangkan cinta dan keridaan Allah. Baik ibu ayah